والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما وارزقني فهما. اللهم علمني ما جهلت. اللهم زدني علما وارزقني فهما. اللهم علمني ما جهلت. اللهم زدني علما وارزقني فهما. اللهم علمني ما جهلت. قصة مرة. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajib atas perempuan mengekali malu daripada suaminya perempuan. Jadi orang puan ni dia kena ada sifat malu kepada suami. Jangan suami pula malu dia. Kena dia malu pada suami. Dan merendahkan mata pada hadapannya suami. Jadi bila berhadapan dengan suami, semasa cakap, mata tu biar layu sikit kan. Jangan celik luar kan. Mata tu rendah kayak mata dengan celek. Kalau celek luar tu macam nak telan orang kan. Tu kena layu sikit, kena kuyu. Tu layu sikit mata. Jangan celek lah, bukan celek tu salah tak. Maknanya setengah daripada perkara ya dan tanggungjawab orang puan kan. Merenahkan mata, mana tunduk sikit. Tunduk sikit masa suami cakap tu depan, tunduk sikit. Jangan lenggok. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya suami. Dan diam ia isteri tetap kala berkata suaminya. Bila suami cakap, dia mendengar dengan penuh khusyuk. Dia jangan duk bagi cakap lah. Suami sepatah, dia dua patah. Jadi tak patut kan. Mana patutnya dia ni kan. Diam. Dengar elok-elok. Nanti suami buti baru keluar dia pula kan. Dan berdiri tak kala datangnya suami. Dan tak kala keluarnya suami. Jadi bila suami datang, maknanya suami pulang dari jauh, pulang daripada tempat kerja. Isteri ni bila nampak suami tu balik, sepatutnya dia tunggu di pintu rumah. Dia berdiri nampak suami nak masuk dah. Masuk abang. Dan nanti berdiri. Dan ketika suami nak keluar pergi kerja, dia hantar ke muka pintu berdiri. Temankan suami itu sampai ke muka pintu. Tidak ni kadang-kadang setengah daripada perempuan, suami balik kerja dia duduk tidur di muka pintu kan. Duduk tidur muka pintu pula setengah-setengah lah. Masyarakat kampung lah, pondok ni duduk lah kan. Kampung setengah-setengah kampung bahasa jahil. Suami balik kerja dia duduk tidur golek depan dah muka pintu. Suami nak lalu payah suami lopak masuk kan. Masa dia tak lari duduk tidur. Nak gerak takut ayuh lopak kan. Suami lopak lakoh. Lakoh kan. Duduk tidur pula Allah kan. Tidurlah tempat lain ni, tidur muka pintu kan. Pas tidur muka pintu pula pakai terlucuk pula kan. Orang tidur muka pintu kan. Kadang-kadang ada itu kampung. Dia tidur muka pintu. Sambil dia tidur tu dia beri susu ke anak. Anak dia isap susu dada kan. Mok ni kan. Anak ni pada menyusu ni mengakak bila kain tak tuduh dah kan. Buka dada kan. Orang lalu ke jalan raya paling kan. Daripada sifat depan ada pelajar undur semula kan.
Jadi pasal kita tu dia kan. Dan dia bahasa tu saya udah pergi panggetar. Kustan balik walau cari orang. Pasal kawan ni dia tidur kat kopi dia. Dia tak puasa. Anak dia isak dada. Dia anak dia merakuk gelang dah. Nah, kain tak tutup. Dia laman akibat tidur muka pitu kan. Dia ni kita orang puan ni tak saya kira tidur di muka pitu kan. Tidurlah lah bilik nungnat. Nungguruan tamu ni kau lah. Ni tidur muka pitu tak saya kira. Dan mendatangkan diri atas suami. Tak kala nak tidur. Jadi bila suami nak tidur, nak pergi pak suami. Nak layan suami dulu. Tanya apa khabar, ada ajak apa kau. Dan memakai bauan baginya suami. Ini benda yang patut bagi orang isteri. Nak masuk tidur. Ataupun nak bersembang. Nak cakap dengan suami itu. Pakai minyak atar, minyak kasturi kau. Barulah bau wangi. Ni dok nanti nak pergi makan keduri baru bubuk minyak wangi. Nak pergi makan keduri juga wak bau. Duk 10 rupiah bau dah. Wak bau kan. Wanginya. Tapi duduk dengan suami rumah busuk banget bau. Inilah lah. Dia pakai minyak wangi untuk orang bau. Suami dia tak kira. Lepas tu nak tidur dengan suami itulah ambil minyak wangi. Lomo, tubuh, baju-baju. Dia tidur sebelah suami dekat lah. Luar, lebih hidung, bang wangi. Semua lah minyak atas kan. Kasturi kau. Kasturi hitam, kasturi putih. Minyak atas. Kalau tak ada minyak wangi, semua riset pun apa, bang tak apa. Jadi nak sebang wangi kan. Itu nak sebang wangi 3 bulan. Dah tak ada kasturi, ada minyak atas. Ambil riset dekat sah semua kain. Dia bang wangi kan. Bang wangi kau riset pun kan. Nak suruh bang kan. Ni tak suami bang busung. Kain hok pakai awak kan. Tu. Wak potong ikan pakai awak tidur. Bang sisi ikan kan. Bang daun ikan kan. Suami ni kat lemah semangat bang busung kan. Ni tanggungjawab ni kan. Dia suami ni walaupun dia tak suka apa dia tak kata. Dia tak kata busuk lawak ni. Jadi dia cician tu. Dia tak cakap tak ada benda tak kena. Itu baik. Jadi saya kira bagi wajib bagi orang puan ni. Bila nak bersama suami nak pakai wangi-wangian. Kalau tak pakai. Kalau tak pakai lah. Kau nak tak pakai wangian. Tak pakai. Kalau suami reda lah. Kalau suami kata busuk lah, tak apa berlaku, tak apa lah dah. Kalau suami kata lah busuk lawak ni, kena pakai minyak wangi. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya isteri dengan kasturi. Nak tidur, ambil minyak kasturi. Minyak wangi kasturi lomo kat mulut. Lecu-lecu, gecu kau bau sedap. Gosok gigi dulu kan. Bubuh kalgek banyak dia bawangi mulut kan. Dia suruh. Bila cakap ni kan. Dia kata sakit sungguh membaikkan bau mulut. Bila cakap depan suami, bisi depan suami. Suami bawanginya mulut isteri aku. Bau cakap tu seronok sikit kan. Ni bila cakap bau dia basi kan. Jadi suami nak cakap pun kan. Dia rasa tak ada semangat kan. Dia kena bang mulut kan. Panas-panas. Kalau bang juga makan gula-gula bang sedap kan. Gula-gula betul, coklat betul. Dia bang wangi sikit mulut kan. Dan baru sebagainya nya bauan. Ikutlah kena bang makan apa. Bang nak suruh bang mulut kan. Bau yang bang wangi. Dan mengekali perhiasan tak kalah hadirnya suami. Dan meninggal perhiasan pada kita gaibnya suami. Jadi masa suami hadir. Masa hadir ni suami ada bersama. Jika suami ada di rumah. Dah beriahlah sikit. Dah mengekali perhiasan. Jika suami ada tak ke mana lah. Eloknya isteri ni. Pakai bedok-bedok, pakai gecu-gecu lah, pakai ina-ina, pakai celok-celok mata lah.
Celok kening lah, pakai minyak rambut. Biar suami lihat ni wasa minat, tengoklah. Semangat tengok isteri dia. Kan? Jika suami ada. Dan meninggal perhiasan. Jadi masa suami tak ada kau umur pergi bekerja, kau pergi berjabat. Jadi saya isteri ni jangan berhias. Biasalah. Tidak kata suruh buat uduh dah, mana biasalah. Apa suami nak balik, berhias dia. Pakai baju cantik-cantik sikit kan. Bersih-bersihkan diri lah. Biar suami balik tengok Allah cantiknya bini aku. Baru gitu kan. Di mana dia semangat suami kan. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Tetap kalau gaibnya suami. Gaib ni suami tak ada umur. Maknanya isteri ni wajib jangan berlaku juga. Khianat tu sama ada pada hamparannya suami. Masuk khianat pada hamparan ni contohnya berzina. Khianat pada hamparan tu yakni berzina. Maknanya semasa suami tak ada jangan isteri ni berlaku curang. Zina dengan orang lain ke tu masuk hamparan. Kerana isteri ni hamparan bagi suami. Atau hartanya harta suami. Jangan membazirkan harta suami bagi, belanja suami bagi. Dan memeliakan bagi isi rumah suaminya isteri. Siapa isi rumah? Anak tiri ke, bapak mertua. Bapak mertua tu mana bapak kepada suami, ibu pada suami, adik-beradik suami, hormat isi rumah suami lah. Ni bapak mertua ku datang, kena hormat sikit lah. Tu supaya suami ni sayang. Dan segala kerabatnya suami. Jadi macam mana? Jadi macam mana dengan suami? Dua pupu, sepupu lah. Saudara, kita layan dulu. Ni kerabat suami kita ni. Dan lagi melihatlah ia isteri. Akan sedikit pemberian daripada suaminya itu. Melihat akan banyak. Akan banyak-banyak. Maksud macam mana lihat banyak? Maknanya kalaulah suami itu hadiahkan kepada isteri suatu benda yang kecil. Maka bagi seorang isteri kena menganggap ini hadiah yang besar daripada suamiku. Kena menganggap gitu. Kena berasa setiap pemberian suami itu walaupun hadiah itu merupakan hadiah yang kecil, mana kita menganggap pemberian itu amat bermakna bagi kita. Jangan bila suami beri sesuatu yang kecil, kita kata alah kecilnya. Jangan kata gitu dia kecewa suami. Alah kecilnya. Jangan itulah. Kena tunjuk minat. Tunjuk minat, tunjuk suka dengan pemberian suami. Walaupun suami itu beri sedikit, tapi kita kena bahasa besarnya pengorbanan suami. Besarnya hadiah suami. Walaupun sebetul cincin kita kena berasa pemberian suami itu amat berharga bagi kita. Jangan rasa alah ini kecilnya. Jangan rasa begitulah. Tu rasa kita rasa lekeh hak suami. Jadi kecil hati suami. Kita kena puji-puji sikitlah dan bukan suami itu makin dipuji lah. Maknanya kena hargai pemberian suami. Maka saidianya bagi perempuan yang takut ia perempuan kepada Allah Ta'ala. Saidia bahawa bersungguh-sungguh ia perempuan dalam mengerjakan taat bagi Allah Ta'ala. Kena sungguh-sungguh menjaga taat. Sungguh-sungguh menjaga taat bagi Allah Ta'ala itu kena sungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh pula ia perempuan mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya perempuan. Dan lagi minta reda kepadanya suami. Mana kita isteri ni
kena banyak minta maaf. Nah, ni minta banyak, perbanyak ke minta maaf daripada suami. Tak ada silap salah. Kalau suami ni pun bila isteri minta maaf, maaflah, jangan buat payah lah. Walaupun dia salah tapi dia minta maaf, kita maaflah kan dia, jangan buat payah lah, maaf lah. Bila saya kata maaf lah, aku tak maaf. Jadi kita kena jaga juga perasaan dia lah. Orang perempuan ni dia tidak sunyi daripada silap dan salah. Maka orang perempuan dia perlu penjagaan kita, perlu bimbingan orang lelaki. Bila orang perempuan salah, kita orang lelaki pun ada salah juga. Maka sebab tu bila dia buat silapan, dia minta maaf, kita maafkan dia. Maka iaitu perempuan yang bersungguh-sungguh mengikut dan taat kepada suami. Perempuan itulah syurga, maknanya dapat masuk syurga. Perempuan itulah dapat masuk syurga. Atau ni lah Allah sawak, kita likung hati. Atau tu likung. Tanah tu. Maka iaitu perempuan yang baik taat, yang buat bajikan pada suami, sentiasa minta ampun daripada suami. Perempuan itulah syurga. Perempuan yang dapat masuk syurga. Atau neraka, likung. Itu mungkin terlebih. Kita likung buat bulatan tu. Anaknya syurga. Dia jasa baik perempuan taat pada suami, syurga lah. Neraka apa lagi kan? Kalau masuk neraka juga tak ada arti lah buat baik kan. Ni syurga di atas sungguhan kan. Mana berasal pada beberapa hadis, perempuan yang taat pada suami, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taatkan suami, basuh kain suami, masuk surga. Dan tersebut di dalam Tuhfah. Mana tersebut dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar. Dan di dalam kitab Nihayah bagi Syekh Ramli. Dia kata apa? Apabila zahir tanda derhakanya isteri. Bila zahir tanda derhakanya isteri, ciri-ciri derhaka ni seperti kasar jawabnya. Jawab isteri ni kasar jawab. Jawab kasar. Suami tu panggil elok dah. Suami tu panggil elok yang. Suami ni lembut panggil. Dia gapo lah. Kasar lah. Kasar jawab lah. Kasar jawab. Kalau suami tak sakit hati tak apa lah. Kemudian daripada lembutnya isteri. Tak ada sebab, tak ada salah, tak ada silap. Lembut tu maknanya lembut dah lah, tidak kelahi, tidak tekan. Apa hal boleh jadi kasar jawab ni? Kalau ada silapan, kesalahan suami, kalau kasar, nak sabar. Ni suami lembut. Isteri lembut, tiba-tibanya kasar jawab itu. Dan masam mukanya isteri. Kemudian daripada bersihnya isteri. Jadi maksud bersih itu bersih daripada haid. Dia bersih dah daripada haid. Ngaka adah dah. Senyum-senyum lah yang hidup asal. Kita mari haid tak apa asal. Supaya mengingatkan suami jangan masuk dekat. Saya ni uzur tak boleh semayang. Asal. Supaya suami ni tidak masuk dekat. Jadi kalau senyum-senyumnya masuk dekat pula. Asal. Ni bersih dah, ngani wajib dah. Masa lagi. Tak boleh lah kena senyum-senyum kan. Pasal-pasal ni kan. Dan berpaling. Contoh neraka. Berpaling kemudian daripada berhadapan.
Beradak dah. Nampak suami paling kelas. Oh, tak baik kan? Kalau tak beradak lagi tak apa, duduk jauh-jauh, isteri paling kat lain, suami paling. Mungkin dia tak nampak, dia jauh-jauh. Ni beradak dah. Isteri kemari, suami pergi, beradak nampak suami paling ke lain. Itu tak baik. Maka mengajarlah ia suami. Bila isteri ni ada ciri-ciri derhaka, mengajarlah ia suami akan isterinya hal keadaannya yang mengajar tu sunat kena ajar sikit lah. Kena beri nasihat sikit, beri ceramah sikit lah, beri terbiah sikit. Artinya yang mengajar, artinya mengajarkan isteri ni hendaklah menaku ia suami akan isteri akan seksa dunia, yang seksa dalam dunia. Macam mana seksa dalam dunia? Dengan talu, yakni dengan pukul. Beritahu kita kata, awak tak dengar cakap saya, awak tak dengar cakap saya boleh pukul awak. Yang marah dia, kan saya pukul ke awak kan? Awak tak dengar saya ni, tak ikut saya kan, saya pukul ke awak kan? Tu yang marah ugut sikit kan? Aku muda kita ugut tu kan? Dia kuasa takut. Tapi kalau dia berani, dia akan jawab, pukul dah berani tak ya? Ya itu kan? Orang pukul lagi tu kan? Ada awak berani pukul kan? Ya itu kan? Dan lagi digugurlah nafkah dan gilirannya isteri dia ke. Nafkah tu hari tu lari dia ke, esok nak beri, esok dia ke gugur esok pula. Lari dia ke, hari ni masa muka, saya muka tak wajib beri belanja ini. Kalau kita nak beri juga tidak salah, yang tidak wajib beri kan. Dan hendaklah giliran ni bagi isteri dua. Hari ni kena giliran rumah A. Siapa rumah A? Isteri kat rumah A, masa muka tak cakap, maka suami boleh balik ke rumah B semula. Masa A masa. Dan naklah menakuti pula akan isteri akan seksa akhirat dengan api neraka. Selain daripada azab dunia, ni awak tak taat saya boleh pukul mawatan awak. Itu azab dunia. Baik, kalau dia tak nak juga, kita ceritalah awak ni akhirat esok juga awak tak taat kepada suami. Mana dalil? Seperti firman Allah Ta'ala. Ni dalil kata dah. Ni esok akhirat ni. Qala Allah Ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Ada ayat. Dia ada sambungnya dia lagi. Wahjuruhunna fil mabaji' wadribuhun. Sambungnya dia. Artinya segala perempuan yang takut, maksud ayat, segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu perempuan. Mana kalau kita sebagai suami, kita bimbang takut isteri kita ni semakin hari semakin derhaka. Maka naklah kita menakutkan dia. Cara nakutnya, maka ajar olehmu. Fa'izuhun. Maka ajar olehmu akan mereka itu perempuan yang dibimbang jadi derhaka. Nasihat. Kalau kita nasihat lama semakin berat derhaka. Sambungnya ayat dianya, wahjuruhunna fil madaji'. Naklah kamu tinggal tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji'. Allah Ta'ala kata tinggal tempat tidur. Mana boleh tinggal tempat tidur? Yang tidur dengan dia. Pasal dia tak
tak taat kita dah. Wadribuhunna, wadribuhunna, dan kamu pukullah mereka itu. Maka dalil kata suami boleh pukul isteri yang derhaka. Allah Taala kata suruh pukul isteri yang tak derhaka. Kalau dia derhaka, kalau kita nak pukul, dah. Kalau kita tak nak pukul, dah tak apa-apa. Kan? Dia derhaka, kita Allah nak pukul. Terpulang lah. Mana nak pukul pun boleh. Dalam Islam ni dibenarkan. Kan? Dan saigianya bahawa menyebut dan mengingatkan ia salah bagi isterinya akan khabar yang sahih, akan hadis, khabar ni hadis yang sahih. Keduanya khabar, ada hadis yang sahih. Nah, riwayat yang sahih hadis ni, bukan dia dhaif. Mana ada yang sahih? Yang sahih iaitu khabar hadis. Apabila ni maksud hadis ni, dia orang maksud apabila bermalang oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia perempuan akan tempat ketiduran suaminya perempuan. Maknanya perempuan tadi dia tak layan suami tempat tidur. Tu tinggal tempat tidur, dia tak peduli. Suami tidur seorang, dia tidur dengan anak dengan cucu kau, dia tak peduli. Ataupun dia tidur kat bilik lain, suami tidur kat lain. Ataupun suami tidur kat katil, dia tidur bawah katil. Dan mana meninggal tempat tiduran. Nastaya melanak akan dia akan perempuan oleh segala mereka hingga sampai waktu subuh. Jadi mereka akan mengkutuki. Mereka akan kata celaka. Dia kata ke isteri yang tidak peduli pak tidur suami. Celaka. Hingga sampai waktu subuh baru habis dia kata celaka. Baiklah kita isteri ni, kita nak tidur kat luar, nak tidur dengan anak, dengan cucu. Nak beritahu pada suami, malam ni saya nak tidur dengan cucu. Beritahu. Suami izin boleh, suami tak izin tak boleh kan. Adapun jikalau takik ni mana yakinlah. Jikalau takik, mana jikalau yakinlah derhakanya perempuan. Maksud perempuan itu isteri lah. Seperti menegur ia perempuan menegur akan suaminya. Itu akan suaminya jatuh. Menegur ia akan suaminya. Gitu. Menegur ia perempuan akan suaminya daripada mengambil kesukaan pada dirinya. Jatuh itu. Nak tambah. Kesukaan pada dirinya perempuan. Maknanya suami ni nak gurau sendah lah, nak setu-setu, nak pegang-pegang tangan, nak cium-cium, nak peluk. Ibu-ibu dia lari. Suami nak cium dia tak bagi, suami nak peluk dia tak bagi, suami nak gurau, nak geletek-geletek tak bagi kan. Mana gurau sendah lah. Jadi tak bagi. Dia ngayok. Tu maka kalau lah gitulah yakinlah dan isteri aku ni dan aku nak bergurau pun tak bagi, nak cium pun tak bagi. Dan contoh lagi seperti keluarnya isteri daripada rumah dengan tiada uzur syar'i. Mana keluar rumah ia tidak dibenarkan oleh agama. Tak ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i tak apa. Uzur syar'i ni contohnya dia keluar daripada rumah kerana nak pergi belajar. Atau panggil uzur syar'i. Dia keluar pada rumah tak beritahu pada suami. Tapi dia keluar tu kerana nak pergi belajar perdoaan. Nak belajar bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, dia tak beritahu. Atau lepas tu tak apa. Itu tidak salah. Tapi keluar tu dibenar oleh agama pasal kerana nak belajar. Tapi kalau suami tu sanggup nak ajar, boleh keluar.
Awak jangan keluar. Awak nak belajar biar saya ajar sendiri. Tak boleh keluar lah. Jadi kalau nak keluar suka-suka tak boleh. Ataupun hasil wujud syar'i keluar kerana nak beli makanan. Allah suami taknya beli makanan. Dia lapar. Nak nanti suami balik kerja lama. Dia pun keluar lagi beli kuih kan. Kerana lapar sangat. Itu panggil wujud syar'i. Nak tak keluar beli lapar perut ni kan. Jadi dan tiada berulang-ulang derhakanya isnya perempuan. Belaka dia ni tidaklah berulang-ulang sekali-sekala. Maka naklah mengajar pula ia suami akan dia akan isteri seperti contoh mengajar. Seperti ini misal mengajar berpindah daripada tempat ketidurannya isteri. Hal keadaannya yang mengajar tu, tu. Hal keadaannya yang berpindah ni, ataupun mengajar tu. Contoh mengajar tu berpindah pada tempat tidur. Maknanya suaminya yang tidur kat isteri. Dah suami nak isteri ni, suami nak peluk pemaluh. Itu. Dia tidur jauh. Sunat. Keadaannya sunat. Jangan dipali, jangan pukul. Kita ni pukul lah. Kita nak cium dia tak bagi pagi lapar tawa. Tak boleh lah. Jangan pukul lah. Pujuk-pujuk lah. Sunat tu jangan pukul. Mau kita nasihat dia ke dia. Ataupun kalau dia tak dengar nasihat, kita ambil batal kita tidur kat atas sofa ke mana tidur tak kursi ke mana. Ke mana begitu. Tu tanda pengajaran. Kalau kita beli sofa atau ayah keluar kan tidur kat dia tak apa kan. Tunggu Allah Ta'ala sebut dah kita suami isteri ni wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan naklah kamu bergaul dengan perempuan tu bil ma'ruf dengan cara baik. Tak boleh kita buat kasar, tak boleh kita buat zalim ke dia, tak boleh kita buat aniaya ke dia. Tetapi kata Imam Nawawi dipandu ia yang dipukul ia perempuan. Artinya harus bagi suami berbuat demikian itu mana memukul akan perempuan. Kalau ikut Imam Nawawi, dia kata kalau perempuan tu kita nak peluk, nak cium, nak gua tak lagi, kita boleh pukul dengan rotan. Pukul dengan rotan lah, bukan dengan kayu 2 pak ke 3 dok lah. Dia pukul dengan dahan dia ke dia lah. Ni rotan sah. Tak usah jari lah. Rotan lah pukulnya. Dan dia harus dipukul. Dengan syarat, kata harus pukul ni mana kata syarat boleh pukul. Mengetahui akan memberi faedah oleh palu itu. Kalaulah kita pukul tu, isteri kita ni berubah. Tak berubah perangai jadi baik. Maka harus kita pukul. Intahak, mana intahak kata Imam Nawawi. Dan tiada harus dipandu. Tidak boleh kita nak pukul isteri di atas mukanya isteri. Atau berdarah, jangan pukul sampai berdarah. Pukul tu tak betih tapi berdarah. Jangan. Atau pecah ni luka. Pecah ni luka kulit. Jangan, itu haram. Isteri yang diaku, kita boleh pukul. Tapi pukul tu sekadar untuk nak beri amaran. Nak menakutkan dia. Nak menggerungkan dia. Jangan kita pukul sampai tahap keluar darah. Sampai tahap luka, pecah-pecah. Maka itu haram. Lebih-lebih lagi kawasan muka haram. Kawasan muka tak boleh kita pukul. Jangan ke manusia. Binatang pun Nabi larang kita pukul di kawasan muka. Mak kalau kita pukul kawasan muka ni dia kawasan sensitif. Cuba bayang kali luka kat muka. Mudah nampak. Kali luka kat tangan boleh tudung dengan baju. Luka kat muka nak tudung apa? Tidak kau payah dah. Sebab itulah jangan pukul kawasan muka. Walaupun perlahan pun tak boleh. Pukul lah atas punggung kau, tak belakang kau lah. Dah dapat tangan kau. Ada pun mengetahui bahawa sesungguhnya pandu itu, pukulan itu
tiada memberi faedah ia palu, ini pukul, maka jadi haram pula itu pukul. Karena bahawa sesungguhnya menyesal akan orang dengan tiada faedah. Katalah isteri kita ni jenis degil. Kita pukul dah, tak berubah, tak indah. Kalau kita pukul tak indah putih lah, tak usah pukul lah. Kalau kita pukul wak anyanyo ya, sia-sia pukul pun tak berubah juga, kita usah pukul lah. Pukul tu agak-agak kalau dia tu boleh berubah. Kalau tak boleh berubah, tak usah pukul lah. Tak payah pukul lah. Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka. Palu tu pukul sampai 40. Maka pukul ni pun habis-habis banyak, jangan sampai angka 40. Ni kita yang merdeka ni paling banyak 40 kan. Dan akan yang lain itu 20. Yang lain itu hamba. Yang lainnya perempuan merdeka macam hamba abdi. Dan dia taat, kita boleh pukul tak lebih pada 20 kali watan. Ada tu isteri kita ni tak lebih pada 40 kali watan. Inilah ni pukul ni seksa atau balasan yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia. Mana inilah seksa dalam dunia di atas derhaka isteri kepada suami. Dan jikalau derhaka itu, dan jikalau derhakanya perempuan, ada pun seksa. Ada pun seksanya perempuan pada hari akhirat. Kalau akhirat pula, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta tolak, minta cerai. Isteri minta cerai. Minta tolak, minta cerai dengan tiada suatu kesakitan, tiada suatu keuzuran yang tiada harus oleh syarak. Nascaya haram atas perempuan itu mencium bau syurga. Jadi kalaulah isteri minta cerai daripada suami tanpa sebab, maka perempuan itu tak akan mencium bau syurga. Artinya tak dapat masuk syurga. Kalau ada sesuatu sebab yang membawa kepada kesakitan, contohnya suami ni suka buat zalim, tak beri nafkah, tak beri belanja, suka sepak pengajian, suka pukul, bagi penapa dan sebagainya, maka itu boleh minta cerai. Itu tidak salah. Pasal isteri tak tahan dengan suami ni soleh sangat, suka pukul sampai berdarah. Itu boleh kesakitan. Ini kalau tanpa sebab saja-saja nak minta cerai, dan ke suami tak kena pukul, tak kena buat zalim, nafkah cukup, maka itu tak bau syurga lah. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya perempuan, menyakiti hati lah, menyakiti hati suami dengan perkataannya perempuan, nascaya, ini seksa di akhirat ni, digunting lidahnya perempuan di dalam api neraka. Allah Ta'ala gunting lidah dia, lidah perempuan yang menyakiti suami dengan kata pok-pek mulut dia tak kena berlakuan. Macam dia kata kat suami kan, masa bodoh, masa bengong, tak berhenti kan. Dia kata pada suami dia. Serta bukan setakat lidah tu kena gunting dalam neraka, dituangkan air panas dalam lehernya, dalam tengkoknya perempuan. Allah Ta'ala nak tuangkan air panas dalam tengkok perempuan yang menyakiti suami dengan perkataan. Dia suka je kau suami, suka wa'ina kau suami, suka herdik suami. Suami enggak takut dia lah. Kerdil suami ni takut dia lah. Ngeri suami tengok isteri lah. Isteri yang ni suka membebel lah. Kalau keluar bebel dia sudah siap dah. Tu. Dan jika derhakanya perempuan sebab keluar daripada rumah. Kalau isteri keluar daripada rumah
tanpa izin suami, maka dipandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya perempuan, dia keluar tertutup aurat. Dalam keluar aurat tertutup, maka lama lelaki pakai lihat rambut dia. Nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Jadi mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah, tidak tutup aurat, mana tidak tutup rambut dia tu, akhirat besok dalam neraka, Allah Ta'ala, rambut dia tu, Allah Ta'ala gunting dengan api neraka, dan dalam neraka. Allah Ta'ala gunting dalam api neraka di akhirat. Mana perempuan yang keluar rumah, tidak tutup aurat, tak tutup kepala lah. Ini ramailah orang yang perempuan, tak tutup kepala. Boh ke dewasa bangga pula. Aku ni cantik, aku ni comel dah. Setengah orang pula dia kata, Allah Ta'ala kita cantik, kenapa nak tutup? Biarlah lelaki pandai dia kata, nikmat cantik dia kata. Tidak, itu dia rekod sendiri dah. Pandangnya dia. Sedangkan ni dalam hadis Nabi ni, mana-mana orang perempuan keluar daripada rumah dengan tidak tutup kepala, tak tutup rambut, Allah Ta'ala gunting rambut dia dalam neraka. Dan ikalah berbagai-bagai seksa, kerana berbagai-bagai derhakanya perempuan, seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat yang dicerita oleh Sayyidina Ali. Adalah pada suatu hari Sayyidina Ali kata, masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Ali ni suami kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah ni anak Nabi. Satu hari dia pergi rumah Nabi, Sayyidina Ali dia dengan isteri dia. Tak kala menepuk pintu, menepuk tu mengetuk-ngetuk pintu. Maka sabda Nabi, siapa yang di pintu? Siapa tu kat luar? Maka sahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali, hamba datang nak mengadapkan deka ya Rasulullah. Ni saya datang ni Rasulullah. Nak jawab Fatimah. Fatimah ni anak Rasulullah. Saya datang dengan suami, nak datang ziarah ni. Nak datang mengadap ni. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, Rasulullah pun buka pintu. Tiba-tiba kami dapat akan Nabi, hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat. Jadi saya Ali tengok Nabi tu, dia buka itu menangis. Menangis lah. Rasulullah menangis. Bila menangis tak ni? Kata saya Ali. Kataku, jadi kata saya Ali. Baginya, bagi Rasulullah, penebusmu aku, engkaulah bapakku dan ibuku. Saya kata, ya Rasulullah, sayalah sebagai penebus. Sayalah sebagai penebus, dan kau sebagai bapak, sebagai ibu. Manakala kau tak ada, saya ada ya Rasulullah. Saya ada ni, saya akan jaga Siti Fatimah ni. Maka bila gitu, apalah yang menangiskan dia? Jadi apa yang menyebab apa yang menangiskan dia? Ya Rasul, sebab apa menangis ni? Maka sabda Nabi, sesungguhnya telah aku lihat pada malam Isra' Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku dalam sesa yang amat sangat. Dia kata masa aku naik Isra' Mi'raj, aku lihat ramai orang perempuan kena sesa. Maka sangatlah pesalah pekerjaan mereka itu perempuan. Kerana itulah yang menangiskan daku daripada sangat seksa mereka itu perempuan. Jadi aku lihat paling ramai orang perempuan dalam neraka, kerana banyak kesalahan mereka itu. Lalu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat pada mereka itu perempuan? Engkau lihat macam mana keadaan? Dan macam mana keadaan perempuan kau lihat ya Rasulullah, beritahu pada kami. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihat seorang perempuan. Ini yang pertama. Yang pertama Rasulullah kata, ni cerita masa aku naik Isra' Mi'raj. Yang pertama sekali,
aku lihat satu orang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Maknanya melekat tamak di lidah gantung dari aku. Dan api neraka ia sangat panas. Dituang ke dalam lehernya, dalam tengkoknya perempuan. Mereka ambil api, cuak, tuang dalam mulut. Nah, dalam tengkok. Dalam lidah nak gantung. Ambil tali, tamak di lidah gantung. Mulut ngangung, ambil ambil api neraka, cuak dalam mulut. Ni mulut perempuan. Apa dosa ni? Dan yang kedua, aku lihat seorang perempuan pula yang tergantung dengan rambut. Ni tamak rambut. Nah, tali itu ikat rambut gantung dari aku. Dan mendidih otak pala dia gluk-glak. Nah, macam kita ibu hai guguk kan. Mendidih otak. Yang ketiga, aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya. Kaki kena tambah. Kaki ke atas. Macam yang main aerobik kau dapat kaki lah ke atas kan. Kaki nak gantung. Padahal terikat lagi terlipat. Lipat pula. Nah, kaki ke atas, kepala ke bawah. Terlipat. Nah, telah mengeluar segala mereka yang menyeksa dengan dua tangannya perempuan. Mereka ambil tangan dia, buat keluar tu daripada pihak belakang. Mereka tebuk dada, ambil tangan tu, masuk buat keluar ke belakang. Dan minyak tanah, minyak gas, petrol lah, dilomokan padanya perempuan. Dan dituangkan air panas ke dalam lehernya perempuan. Lomo minyak lagi, paduk dalam api dah, lomo minyak pulak lagi, kuatkan nyala. Yang keempat, aku lihat seorang perempuan tergantung dengan dua susu. Mana Allah Ta'ala tamak tali di buah dada. Gantung dengan aku. Bayang ke tamak tubuh, tamak buah dada. Dan buah zakum dituangkan masuk dalam lehernya. Arti buah zakum, iaitu buah zakum, buah kayu dalam neraka yang amat pahit. Sini buah kayu neraka yang paling pahit namanya zakum. Dan dituangkan maka apabila memakan mereka itu ahli neraka akan buah zakum, nascaya menggelegok segala isi perut mereka itu ahli neraka, dan otak mereka itu gelegok, dan gusi cabut, dan keluar lidah api. Lidah ni keluar menyala macam api daripada mulut mereka itu. Mulut mereka itu mereka ahli neraka. Ahli neraka itu kata perempuan lah. Perempuan lah. Mereka itu mereka neraka ini perempuan ni. Yang kelima, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung pada hal memakan ia perempuan daging dirinya. Duk makan daging sendiri. Dipotong dimakan, dipotong dimakan, dia potong daging sendiri. Dan api neraka dinyala-nyala daripada pihak bawah. Api dia nyala go di bawah. Dan yang kena, aku lihat seorang perempuan yang tergantung menambah oleh mereka akan dua kaki kepada dua susu. Tambah dada kaki tu, tambah kaki, tambah kat dada. Dan ditambah dua susu kepada ubung, ini kepala. Dan dijadi atas badan beberapa ular. Ular dia belit tubuh. Dan kala jengking, hal keadaan ular dan kala memakan ia ular akan daging, dan minum ia ular akan darah, isak darah. Dan tu. Jadi makan daging, isak darah ular dengan kala. Siapa dia ni? Golongan perempuan. Dan yang tujuh, aku lihat seorang perempuan tergantung. Hal keadaannya buta dan tuli. Mata tak nampak. Dan tuli pula. Dan kelu tak boleh cakap. Jawab ni pula. Dalam kerongkongan api neraka. Tu mana duduk ni? Dalam kerongkong. Dalam karung. Dalam karung. Karung tu mana lingkungan. Dalam karung. Dia buat kerongkongan lah. Maksudnya dalam karung ataupun dalam lingkungan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepala.
dan lagi mengalir ke dalam hidung, dan segala badan amat busuk, lagi berputar-putar seperti kena penyakit yang amat besar, putar-putar. Macam kena penyakit besar. Yang ke-8, aku lihat saya perempuan tergantung, hal keadaannya dipotong segala daging badan daripada hadap peha. Tu daging depan ni tak ada, kena potong, kena buat hingga ke belakang. Daripada segala anggotanya dengan dipotong tu, digunting, dengan gunting api ni aku. Melekat gunting jasad dia, gunting. Yang ke-9, aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala muka, dan dua susunya, dua dada hitam. Api makan isi perut, api duk makan isi perut kan. Duk makan. Dan aku lihat pula, ayat 10. Aku lihat pula seorang perempuan yang bergantung kepalanya seperti kepala babi, Masya Allah. Dan kepala macam kepala babi, gantung lain aku. Dan tubuhnya seperti tubuh keldai. Tubuh macam keldai kuda, macam himar keldai. Dan atas perempuan beribu-ribu warna daripada azab api ni, menyala-nyala beribu-ribu. Nyala api ni. Allah, warna-warni api. Kita tengok api, kita tengok kuat panahnya, warna-warni tu percaya. Beribu-ribu warna ni cahaya daripada azab. Allah. Sekali kubik warna tu azab, kubik ni azab ni. Dan yang ke-10, aku lihat seorang perempuan tergantung atas rupa anjing. Masya Allah, banyak pula dah. Dan biji macam ni. Api neraka masuk daripada bawah tubuh, masuk ke lubang tubuh, dan keluar api daripada mulut, keluar ke mulut. Bukan masuk ke mulut, keluar ke tubuh tak. Dan sekali mereka memukul mereka itu, mereka akan kepalanya dia pun mereka gedung-gedang dipukul kan. Dipukul. Dan badannya dengan pemukul daripada besi. Allah. Terpukul pada siati yang 10 itu kan. Gatu atau rupanya itu yang 10. Jadi maknanya aku yang sebelah lah. Ada aku lihat sebelah seorang perempuan gatu atau rupanya ni ayat sebelah. Jadi walhasil semuanya ada sebelah. Itu malam Isra' Merah. Nabi tengok sendiri pada malam Isra' Merah, Allah Ta'ala tunjuk tamsil gambaran ni neraka ni gini. Apa sabak gitu, apa dosa tu. Kata Sayyidina Ali, maka berdiri Siti Fatimah radhiyallahu anha pada Nabi. Siti Fatimah masuk surga. Berkata Siti Fatimah, hei kekasihku, cahaya mataku, khabarkan olehmu apa dosa mereka itu perempuan. Dosa apa lagi ni moni, hingga jatuh atas sekalian mereka itu beberapa bagai-bagai sesok. Mana bagai-bagai sesok? Kena gantung rambut, kena gantung kaki, kena gantung kepala, kena gantung susu lah. Itu kena sumak dengan bara api lagi masuk dalam mulut. Sesok lah. Berbagai-bagai sesok tu apa dosa mereka itu. Tolong beritahulah pada kami. Kata Siti Fatimah kepada ayah dia itu Rasulullah. Ada pun perempuan yang bergantung dengan rambutnya. Wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billah.